Babun fi sya'nil ghusli minal janabati wa ma fiha. Qala hadatsana Muhadir bin al-Muwarri, qala hadatsana al-A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibn Abbas an Maimunah radhiyallahu anha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslan minal janabah fasabba bi shimalihi ala yaminihi faghassala yadayhi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghassala farja thumma daraba bi yadihi al-ard thumma tamadmada wastanshaqa thumma ghassala wajhahu wa yadayhi summa ghassala ra'sahu summa afadha ala jasadihi summa tanahha fa ghassala rijlaihi fa ataituhu bimindilin falam yabghihi wa ja'ala yanfudhu anhul ma. Bab yang keempat, mandi junub. Soalan, apa yang dimaksud dengan mandi junub? Mandi junub adalah mandi wajib. Dia wajib mandi karena ada sebab-sebab yang berlaku pada diri seseorang. Pertama, kalau jima wajib mandi junub. Yang kedua, keluar mani wajib mandi junub. Mati pun wajib mandi. Lalu kemudian selepas haid wajib mandi, lepas nifas dan selepas bersalin melahirkan anak pun wajib mandi. Ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mandi ini? Sebenarnya mandi simple saja. Rukun mandi 3 perkara. Pertama, niat. Yang kedua, membersihkan najis daripada tubuh. Kalau ada kotoran di tubuh kita, bersihkan dulu. Yang ketiga, basahkan seluruh kulit dan seluruh bulu yang ada dalam tubuh kita. Semua kena basah. Itu adalah kewajiban mandi hadas. Tak wajib pakai sabun. Tak ada kewajiban mesti pakai sabun, mesti pakai shampoo, tak ada. Yang ada adalah wajib basah sahaja. Kalau dah basah semua, walaupun tak pakai sabun, tak pakai shampoo, maknanya kita sudah dikira sudah gugur kewajiban mandi hadas. Nah, sekarang kita nak tengok cara mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhadir bin Wari memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami daripada Salim bin Abil Ja'ad, daripada Quraib, daripada Ibn Abbas, daripada Maimunah. Maimunah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi junub. Baginda menuang air dengan tangan kiri ke atas tangan kanannya, lalu membasuh kedua-dua tangan. Tengok wudu mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mandi bukan macam kita pakai tap water. Tapi Nabi mandi pakai bekas air macam tadi juga. Sebab itu mandi Nabi efektif, tak membazir banyak air. Pakai bekas. Apa yang Nabi lakukan sebelumnya? Pertama-tama Nabi bersihkan dulu kedua-dua tapak tangan. Macam kita sekarang juga, kalau nak mandi hadas, bersihkan dulu tapak tangan kita. Sebab 2 tapak tangan ni yang akan kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita. Baginda lalu menuang dengan tangan kanan, kemudian membasuh kemaluannya. Jadi yang dibuat oleh Nabi, selepas basuh tapak tangan, Nabi bersihkan kemaluan terlebih dahulu. Istilah kita kalau nak mandi hadas, buang air dulu lah. Nak kencing ke, buang air besar, buat dulu. Selepas tu istinja dulu. Bersihkan dulu kita, kalau ada kotoran, bersihkan, istinja dulu. Kemaluan depan, kemaluan belakang kita. Kalau perempuan yang mandi hadas karena haid, bersihkan dulu daripada darah yang ada di tubuh kita. Bersihkan dulu. Baru kemudian kita mandi. Itu sebabnya tadi, rukun mandi yang kedua, bersihkan najis daripada tubuh. Betul tak? Kalau ada najis, bersihkan dulu. Bersihkan najis terlebih dahulu. Selepas tu, baginda lalu mengusap tangan ke atas tanah. Selepas tu Nabi mengusap tangan ke atas tanah. Apa maksudnya? Adakah kalau kita mandi hadas mesti bawa tanah ke dalam tandas kita? Tak, tuan-tuan. Dulu tandas Nabi SAW, rumah Nabi ni rumah lantai dia tanah. Justru kalau Nabi bersihkan kotoran daripada tubuh, Nabi usap tangan yang digunakan untuk bersihkan kotoran ni, diusap tangan tu ke atas tanah. Istilah kita sekarang bersihkan, selepas bersihkan tubuh, kotoran daripada tubuh, kita basuh tangan dengan sabun. Istilah kita kan sekarang nih, kita usah bersihkan dengan sabun. Tak perlulah kita bawa tanah ke dalam tandas. Sekarang kita ada sabun.
Baginda lalu berkumur-kumur, sebesar bersihkan tangan, bersihkan kotoran yang ada tubuh. Cara Nabi mandi, cara Nabi adalah Nabi kemudian kumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung. Jadi macam tadi juga, macam berwudu juga. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, bersihkan dalam mulut, bersihkan dalam hidung. Baginda lalu membasuh muka dan kedua-dua tangan macam wudu juga, basuh muka lalu tangan hingga ke siku. Lalu membasuh kepala. Kalau wudu mengusap kepala, tapi kalau mandi membasuh kepala. Apa beza dia? Tadi kita cakap kalau usap maknanya nipis, tapi kalau basuh maknanya basah. Beza antara wudu, kalau wudu usap nipis saja ke atas kepala. Akan tapi kalau mandi basah hingga ke akar rambut kita. Wajib dalam mandi. Selanjutnya baginda menyiram seluruh tubuhnya. Kepala dulu dibasahkan, kemudian basahkan sampai seluruh tubuh. Nabi dahulukan sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian basahkan sebelah kiri. Baginda lalu beralih tempat, kemudian membasuh kedua-dua kakinya. Selepas basah semua, Nabi beralih tempat, basuh kaki supaya bersih. Kenapa beralih tempat? Sebab tadi kita cakap lantai rumah Nabi kan tanah, betul tak? Bayangkan kalau kita mandi lantai tanah, kaki akan menempel dengan tanah-tanah tu, betul tak? Justru kalau nak keluar daripada tandas, pindah dulu ke arah pintu, basuh kaki baru keluar tandas, supaya kaki bersih daripada tanah tersebut. Aku memberi baginda tuala, kata Maimunah, namun baginda menolak. Sebaliknya baginda mengeringkan air dengan tangannya. Jadi apa? Kata Maimunah, selepas mandi saya bagi tawal untuk pada Nabi. Nabi kata saya tak perlukan tawal. Nabi bersihkan, Nabi keringkan tubuh hanya dengan tangan saja. Adakah tak boleh kita bersihkan, keringkan tubuh dengan tawal? Boleh. Terpulang pada kita. Lalu kenapa Nabi menolak pada saat itu? Kemungkinan pada saat itu keadaan panas, betul tak? Sebab di tanah Arab kan panas tuan-tuan, 40 Celsius, kita masih okey lagi 30, 32, tak? Kalau di Arab mungkin lebih daripada 40 dan lain sebagainya. Justru kalau mandi badan sejuk, kalau segera kita keringkan macam segera panas. Bagus kekalkan sejuk tu supaya tak dikeringkan dengan tawal. Tapi sekali lagi, kalau kita nak keringkan boleh, kita tak keringkan pun boleh. Hadis berikutnya, bab yang kelima. Babun fi sya'nil mustahadhati wa ma fiha. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala haddatsana Sufyan as-Sawri an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadhu fala athhur afa ada'u as-salah qala inna ma dzalika 'irqun wa laysa bihaidah fa idza aqbalatil haidatu fada'is salah wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Bab yang kelima, keadaan mustahadah. Bab yang kelima ni tuan-tuan kita bincang berkenaan dengan haid, nifas, istihadah. Dia fardu ain, wajib bagi kalangan perempuan tahu hukum hakam ni, wajib juga laki-laki tahu hukum hakam ni, sebab berkaitan dengan nanti kalau punya isteri, betul tak? Dan berkaitan dengan perkara ni wajib kita kena tahu walaupun kita tak haid, walaupun kita tak nifas. Nah, sebelum kita bincang istihadah, kita mesti tahu perkara berkenaan dengan haid dan nifas terlebih dahulu. Ringkas sajalah, apa yang dimaksud dengan haid? Haid adalah darah sihat yang keluar daripada kemaluan wanita apabila balik. Kalau laki-laki balik, tanda dia adalah keluar mani. Tapi kalau perempuan balik, tanda dia adalah haid. Haid maknanya keluar darah. Minimal haid 1 hari 1 malam. Keluar darah 1 hari 1 malam, lepas tu suci, maknanya itu haid. Maksimal 15 hari. Keluar darah sampai 15 hari. Itu adalah maksimal dia. Kalau lebih daripada 15 hari, itulah kita cakap istihadah. Istihadah maknanya darah penyakit, bukan darah haid.
Kalau darah haid dia wajib tinggalkan solat, wajib tinggalkan puasa. Tapi kalau istihadah wajib solat, wajib puasa. Sebab dia bukan tengah haid. Istihadah, darah penyakit. That's why kita kena tahu istihadah apa dengan tahu haid itu apa terlebih dahulu. Biasanya perempuan haid 7 hari. Biasanya perempuan haid 7 hari. Ini kebiasaan perempuan. Tapi kalau dia tambah sampai 8 hari haid tak, tetap haid juga. Tambah sampai 9 hari haid tak, haid juga. Sampai 15. Kalau lebih daripada 15, kita cakap tu bukan haid lagi, itu istihadah. Mandi, solat. Itu haid. Sekarang apa tu nifas? Nifas adalah darah yang keluar selepas bersalin. Orang melahirkan, selepas tu keluar darah. Kita sebut dia darah nifas. Ini Ustaz, darah melahirkan. Kalau dia melahirkan anak, saya fahamlah. Macam mana kalau dia melahirkan, misalkan tergugur? Tahu tak? Keluar hanya daging, ketul-ketul daging saja, bukan anak manusia. Lepas tu keluar darah juga, nifas ke tak? Tetap nifas juga. Okey Ustaz, kalau dia melahirkan normal memanglah nifas. Macam mana kalau dia melahirkan karena operation? Selepas operation, kan ada orang melahirkan operation kan? Lepas operation keluar darah juga, nifas juga ke tak? Nifas juga. Nifas adalah yang penting selepas dia melahirkan. Sama ada melahirkan anak atau bukan melahirkan anak, betul tak? Atau tergugur, atau dia melahirkan secara normal ataupun secara operation. Itu keluar, kalau keluar darah selepas itu dikira sebagai nifas. Minimal nifas sekejap. Keluar sekejap darah, hari itu juga udah tak keluar lagi, misalkan. Maka dikira nifas dia udah habis. Maksimal 60 hari. Yang paling maksimal adalah dia keluar darah sampai 60 hari. Selama 60 hari juga dia tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Tak boleh baca Quran. Nanti kita akan bincang berapa hukum perkara-perkara yang tak boleh dilakukan orang tengah nifas dan haid. Tapi biasanya perempuan normal, apalagi di kalangan orang Melayu kita, 40 hari dah bersih. 40 hari sudah keluar darah, habis. Maknanya 40 hari tinggal puasa, tinggal solat. Lepas tu darah kering, maka terus mandi, solat. Macam mana Ustaz? 40 hari masih keluar darah lagi je, maknanya masih nifas. Selagi mana belum sampai 60 hari. Kalau lebih daripada 60 hari, kita cakap ni bukan nifas lagi nih. Ini istihadah, darah penyakit. Kalau istihadah maknanya mandi terus solat. Mandi terus solat. Jelas teman-teman? Sekarang orang tengah haid, orang tengah nifas, apa yang dia tak boleh buat? Sepakat ulama kita, 4 mazhab, bahawa orang haid dan nifas haram solat. Bukan cuma tak boleh solat, tapi haram solat. Orang tengah haid, orang tengah nifas. Tapi tak wajib qadha. Nanti lepas haid dia habis, lepas nifas dia kering, Ustaz, solat kena qadha tak? Saya tinggalkan. Tak wajib. Bahkan tak boleh pula kita qadha tu. Puasa, tuan-tuan juga tak boleh. Wajib tinggalkan puasa. Ramadan misalkan, orang datang haid, orang datang nifas, tinggalkan puasa. Awak tak boleh puasa, haram pula puasa. Tapi nanti lepas kering haid dan nifas dia dah suci semula, wajib qadha yang dia tinggalkan. Beza antara puasa dengan solat. Jelas tuan-tuan ya, solat tinggal tapi tak wajib qadha, puasa tinggal tapi wajib qadha. Tawaf juga tak boleh untuk orang haid dan nifas. Nanti misalkan orang pergi umrah, time sampai di Mekah, datang haid pula, Ustaz, orang-orang boleh tawaf, saya boleh tawaf tak? Orang haid tak boleh tawaf. Orang haid tak boleh tawaf. Dan yang berikutnya adalah jima, haram. Orang tengah haid, tengah nifas melakukan jima. Suami kena tahu perkara ni. Khilaf tuan-tuan, ada khilaf di kalangan para ulama, baca dan sentuh Quran boleh ke tak boleh? Setengah ulama katakan haram. Itu mazhab kita. Haram orang tengah haid dan nifas baca Quran, orang tengah haid dan nifas sentuh Al-Quran.
Haram juga masuk masjid. Ada khilaf para ulama, tapi mazhab kita katakan haram juga orang haid masuk masjid, orang nifas masuk masjid menurut mazhab Syafi'i. Dan bercumbu juga, bercumbu maksudnya bermesra-mesra antara istri. Minta maaf lah adik-adik ni, peluk, cium dan lain sebagainya itu di sebagian ulama haramkan, sebagian ulama katakan bolehkan selagi mana tak berlaku jima. Tak apalah, tak apalah panjang tentang perkara ni. Budak-budak banyak. Nah, istihadah tuan-tuan adalah yang dikecualikan daripada hukum ni semua. Haid haram solat, istihadah wajib solat. Nifas haram puasa, istihadah wajib puasa. Sebab istihadah ni ringkasnya, orang istihadah dia macam orang sihat, cuma kena penyakit keluar darah selalu. Maka hukumnya berbeza dengan nifas, berbeza dengan haid. Sekarang kita baca hadis dia. Ubaidullah bin Musa memberitahu kami, Sufyan Ats-Tsauri memberitahu kami daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang perempuan yang selalu keluar darah dan tidak pernah suci." Jadi perempuan ni bercerita, "Rasulullah, saya ni keluar darah hari-hari. Orang-orang keluar darah sebulan sekali. Kalau saya keluar darah setiap hari keluar darah." Maknanya dia istihadah. Tadi kita cakap macam tu kan. Kalau keluar darah cuma 7 hari saja, haid lah. Keluar darah hingga 15 hari, haid lah. Tapi ni hari-hari keluar darah, 30 hari sebulan keluar darah, maknanya istihadah. Betul tak? Adakah aku mesti meninggalkan solat? Dia tanya Rasulullah, kalau orang haid tak boleh solat. Saya ni macam mana istihadah? Saya kena tinggalkan solat ke tak? Apa jawab Nabi? Tidak. Awak tak boleh tinggalkan solat sebab awak bukan haid, awak istihadah. Itu penyakit dan bukan darah haid, kata Nabi. Justru apabila tiba masa haidmu, maka tinggalkanlah solat. Dan jika haid itu telah berhenti, maka bersihkanlah darah daripada tubuhmu, lalu lakukanlah solat. Nah, sekarang orang istihadah apa yang kena dibuat, tuan-tuan? Istihadah ringkasnya macam ni. Kalau istihadah mutamayyizah, awak follow lah macam mana jenis darah yang keluar daripada yang keluar pada saat tu. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kalau kita istihadah, mana 1 bulan 30 hari keluar darah terus, macam mana nak bezakan antara darah haid dengan darah istihadah? Kata Nabi, kata para ulama macam ni, tuan-tuan, awak boleh bezakan tak antara darah haid dengan darah istihadah dari segi sifat-sifatnya? Sifat-sifat darah haid, warna dia beza, rasa dia pun beza. Misal, hari-hari seorang perempuan ni keluar darah dari 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Tapi ada masa-masa dalam 1 bulan ni dari 1 hingga 7 hari bulan, misalkan dia rasa macam darah tu beza sikit daripada darah yang lain, daripada hari-hari lain. Darah dari 1 hingga 7 ni, darah dia pekat lebih daripada darah yang biasa. Kalau 1 hingga 7, darah dia bukan merah tapi hitam misalkan. Tapi lepas 8 hingga ke 30, darah dia warna merah. Maknanya awak boleh bezakan sifat darah. Yang pekat tu haid. Justru kalau datang darah yang warna hitam macam ni, awak maknanya tengah haid. Tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Tapi kalau darah hitam sudah hilang, berganti dengan darah merah, maknanya awak sudah habis haid, terus mandi, terus kemudian tuan-tuan, pakai pampers istilah kita, lalu berwudu terus solat. Macam tu juga yang dia kena buat setiap kali masuk waktu solat. Nanti waktu zuhur, waktu zuhur apa yang dia kena buat? Masuk ke tandas, istinja terlebih dahulu, kemudian pakai pampers dia, berwudu, lalu kemudian solat. Sorry, yang saya pakai pampers maksudnya pembalut, tuan-tuan. Pakai pembalut, kemudian berwudu. Nanti asar pun macam masuk waktu asar, dia masuk ke tandas, istinja,
pakai pembalut, berwudu, terus sholat. Itu yang dibuat oleh seorang yang istihadah. Orang yang istihadah. Itu kalau dia boleh bezakan darah. Bezakan dengan sifat darah atau bezakan dengan perasaan ketika keluar darah. Orang tengah haid kan beza perasaan dia, mood dia lain kan. Orang yang, mood saya macam beza sangat hari ini. Maknanya awak tengah haid nih. Maknanya awak tengah haid. Orang macam tu gunakan kaedah tersebut untuk bezakan darah haid dengan darah istihadah. Macam mana kalau Ustaz saya tak boleh bezakan? Sepanjang bulan darah selalu keluar, saya tak tahu mana darah haid, mana darah istihadah. Warna sama semua, perasaan pun, mood saya pun tak ada beza, semua sama saja. Macam mana saya nak bezakan darah haid dengan darah istihadah? Orang yang macam ni kena kembali kepada adat dia. That's why disebut mu'tadah. Mu'tadah maknanya kembali kepada adat. Apa kembali kepada adat? Kita tanya dia, awak ni sakit istihadah, punya darah penyakit ni bila? Dulu baru 2-3 tahun ni aja lah. Sebelum tu tak kan? Tak. Sebelum awak dapat istihadah, jadual haid macam mana? Biasanya Ustaz, saya sebelum dapat istihadah ni datang haid 1 hingga 7 itulah haid saya. Sekarang pun macam tu juga. Kembali kepada adat kita semula, kebiasaan kita semula. Jelas tuan-tuan ya? Nah, ini untuk orang yang istihadah. Siapa yang boleh bezakan sifat darah, follow sifat darah. Kalau dia tak boleh bezakan, kembali kepada adat kita sebelumnya. Itu namanya mu'tadah. Nak detail, kita nak buat daurah yang lain, bincang tentang khas istihadah dan haid saja. Sekarang kita nak khatamkan kitab ni terlebih dahulu. Hadis berikutnya, babun fi sya'ni nufasa wa ma fiha. Bab yang ke-6, keadaan perempuan nifas. Hadatsana Abu Nuaimin qala hadatsana Zuhairun an Ali bin Abdul A'la an Abi Sahal rajulun min ahli Basrah an Musata an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 lailatan kunna natli ala wujuhina bil warasi minal kalaf. Abu Nuaim memberitahu kami, Zuhair memberitahu kami daripada Ali bin Abdul A'la, daripada Abu Sahal, seorang daripada ahli Basrah, daripada Musah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Perempuan nifas pada masa Nabi menunggu 40 hari atau 40 malam selepas melahirkan. Kami sering meletakkan waras ke wajah kami karena perubahan warna kulit. Sekarang kita bincang nifas. Nifas tadi kita tahu kan, orang yang telah melahirkan keluar darah, itulah nifas. Kata Ummu Salamah, perempuan zaman Nabi biasanya nifas 40 hari. Ini kebiasaan 40 hari, bukan had 40 hari. Had 40 hari, kata mazhab Imam Syafi'i adalah 40 hari adalah kebiasaan, tapi maksimal nifas adalah 60 hari. Kami sering meletakkan waras ke wajah kami karena perubahan warna kulit. Maknanya apa? Para perempuan-perempuan zaman dulu karena menunggu 40 hari kering wajah karena tak mandi, mereka guna waras, istilah kita lotion lah tuan-tuan, untuk melembabkan kulit wajah pada hari itu. Kita masuk kepada perbahasan berikutnya. Kalau ada soalan, saya galakkan untuk tulis soalan tu. Nanti bagi saya di akhir majlis, saya akan jawab soalan-soalan tersebut kalau ada masa, insya Allah. Masih boleh lanjut ke tak? Mengantuk ke tak? Tak, hebatlah. Faham ke tak faham? Kalau nak perlukan slide ni boleh dapatkan dari Ustaz Aiman nanti, supaya tak payah kita misalkan, Ustaz tak sempat tulis lah, tak apa, dapatkan slide selepas ni untuk agar lebih mudah kita dapatkan dapat ilmu pada hari ini.